sampai ke Sedang. Dan ada satu orang yang begah. Ini cerita ilmu lama. Ilmu orang yang megah. Ni nama dia, orang panggil Tok Alang. Mungkin orang Selama Perak, orang-orang yang duduk di Selama Perak ke orang Selama Kedah dan Perak mungkin kenal. Ya, nama dia orang panggil Tok Alang. Ini cerita ilmu waib senapas. InsyaAllah. Jadi nama dia Tok Alang. Tok Alang ni satu ni, Mak Saleh ni kata apa kat dia? Masih gila. Mak Saleh ni orang British ni nak tangkap dia, kata apa? Aku kalau Alang lalu, dia kata aku tembak dia. Ini yang saya cerita ni, orang Gunung Bungsu cerita kat saya. Masih gila. Orang Gunung cerita ni, orang Gunung Bungsu cerita. Orang panggil dia Tok Alang. Ada orang kena panggil dia masih gila. Ada setengah orang panggil Keramat Tok Alang. Nama dia Tok Alang. Ada orang setengah panggil Keramat Tok Alang. Ya, ini cerita orang tua dulu. Ini yang cerita ni orang Gunung Bungsu cerita dia. British ni, Tok Alang ni selalu dia lawan British, dia lawan penjajah. Jadi penjajah British ni masih gila nak tangkap dia. Penjajah kata bila Tok Alang lalu, dia kata aku nak tembak dia depan mata dia, kata. Kan? Masih gila nak tembak depan mata biar orang tengok. Nak ditadikan masih gila Tok Alang ni tu kata orang tuan hebat ke ilmu. Terima kasih bagilah tu. Saya kalau orang bagilah pakai tak cerita lah tuan-tuan. Habis tahun tu. Tuan-tuan dengar bagilah lagi. Biar saya cerita dulu. Lepas tu tuan-tuan bagi. Pernah dengar dah. Dia Mak Saleh ni tuan-tuan dengar bagilah cerita dulu. Lepas saya cerita tuan-tuan bagi lalu. Sebab apa? Bila tuan-tuan bagi lalu saya tak ada cerita. Ucap terima kasih tahun tu. Tu kan apa? Kena menghargai. Saya memang menghargai orang ramai. Habis. Bila saya cerita sikit, tuan-tuan kenal saya bagi lalu. Terima kasih. Bila cerita sikit, terima kasih. Pakai tak apa. Ayat tu lama-lama habis sejam. Okey, saya cerita tadi. Terima kasih. Dia orang macam kenal saya, terima kasih. Saya ketawa dia banyak terima kasih. Saya memang meragi orang yang bagi dia tu. Tapi saya cerita dah tuan-tuan. Saya tahu dah, terima kasih gila. Terima kasih banyak. Orang bagi topi lagi. Allah na'udzubillah minta tu. Sama macam cerita Tok Alang. Okey, kamu cerita nah. Dengar tuan-tuan, ini cerita ni cerita orang tua dia pada Gunung Bungsu, cerita pada saya. Sebab saya bukan orang tua. Dia kata Tok Alang ni dia orang Keramat. Orang Tok Alang orang ni megah, badan ni tinggi besar, dia kata. Tok Alang ni misai. Terima kasih bagi. Tok Alang ni misai melintang, dia kata. Macam topi tu gambarnya kot. Kan? Jadi penjajah ni kata, kalau lalu depan dia nak tembak depan orang ramai. Tok Alang ni orang Keramat. Dia kata orang Keramat lah kan, orang hebat lah. Orang Keramat ni maksudnya keramah. Keramat ni bahasa orang kampung, lorak orang kampung. Terima kasih gila. Tapi bahasa orang kampung tak Keramat, tapi sebenarnya Karamah. Karamah ni maksudnya orang yang mana yang berkat mulut lidah dia, masih mulut lidah dia, di mana amalan dia kepada Allah Taala tinggi, hebat, tawaduk dia pada Allah tinggi. Jadi dia lalu depan Mak Saleh tu, kan? Lalu depan Mak Saleh tu, dia sepak Mak Saleh tu. Mak Saleh tu tak tahu kata siapa sepak dia. Sampailah Tok Alang lalu jauh dah, barulah Tok Alang kata aku sepak Mak Saleh tu, pergi tanya. Lepas tu dia orang tanya Mak Saleh, masih gila, dia tanya Mak Saleh tu, betul tak ada orang sepak? Dia kata betul, siapa dia? Dia tanya, itulah Tok Alang. Terkejut Mak Saleh tadi tu. Hebatnya orang Melayu dulu. Tu nama ilmu waib senapas. Ilmu waib senapas. Jadi, tuan-tuan dengar. Bila ilmu waib senapas tu, di mana salah dia? Kalau orang tak tengok, saya contoh. Saya contoh baca doa ilmu waib senapas. Di dalam doa tu, saya baca pendek, saya tak baca panjang-panjang tuan-tuan. Sebab saya tak mau ajak doa. Saya cuma ajak petua. Saya hanya menceritakan petua saja di dalam live saya. Saya tak pernah menceritakan doa apa-apa pun. Sebab apa? Doa, saya kata kepada tuan-tuan pada dulu lagi, bukan doa ni boleh bercerita dalam live. Doa ni wajiblah lutut bertemu lutut, mata bertentang mata, barulah lidah kita cakap, barulah ada pertalian itu, barulah kita boleh mengajar doa. Baik macam ni. Cuba tuan-tuan tengok di mana syiriknya ataupun pahaman orang hari ini tentang kata-kata doa waib senapas. Dia guna ayat Quran, dia campur bahasa Melayu. Tapi saya ambil bahasa Melayu. Kata ni, saya baca pendek, dia kata, lalu Muhammad, Allah nak lalu. Kan? Dengan berkat Allah, la ilaha illallah. Saya ambil ayat pendek, saya tak ambil panjang lah. Saya tak ambil yang panjang, doa dia tak ambil panjang. Saya baca yang pendek saja dalam bahasa Melayu. Lalu Muhammad, Allah nak lalu. Dengan berkat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey tuan-tuan, dengar. Saya ambil yang pendek saja, saya tak ambil yang panjang-panjang.
Ambil panjang sebab apa? Live saya ni setiap hari tuan rekod, tuan buat cerita tu kan, tunjuk dah. Tuan akan ulang balik, tapi saya takkan cerita panjang, saya pendek je. Ayat dia, doa dia tu saya ambil pendek je. Dia kata, lalu Muhammad, doa panjang tapi pendek. Lalu Muhammad, Allah nak lalu. Di mana syiriknya? Di mana fahaman tuan tentang kata-kata doa tadi? Sehingga kan orang kata ilmu ghaib nafas, lepas tu dia pun bila kata-kata dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pun tahan nafas dia. Dia tahan nafas dia berjalan. Selagi dia tak lepas nafas, selagi itulah orang takkan nampak tubuh dia. Dengar nah? Selagi dia tak lepas nafas, selagi itulah orang takkan nampak tubuh dia. Di mana salah dia? Contoh saya ambil satu kata yang pendek. Lalu Muhammad, Allah nak lalu. Dia tahan apa jalan? Di mana salahnya ilmu tadi? Jadi sebab tu saya kata, hari ni saya dengar ada ustaz-ustaz kata ilmu tu salah. Saya gelak saja. Sebab saya pernah tanya, saya pernah jumpa orang-orang tu, saya tanya saya, salah ke ilmu ni? Tak salah. Di mana? Sebab kata lalu Muhammad, Allah nak lalu. Baik, bila kata lalu Muhammad, Muhammad tu sifat siapa? Terima kasih. Terima kasih nah. Lalu Muhammad, maksudnya dia bukan kata kadang ilmu tadi, tuan-tuan dengar baik-baik. Di mana salah? Sebenarnya tak salah. Ilmu tu kepada orang yang mana etikat diri dia, yakin diri dia serah pada Allah Ta'ala. Maksudnya lalu Muhammad, lalu ke tepi, maksudnya tepi Muhammad. Apa yang dikata Muhammad? Muhammad tu maksudnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tadi tu nak menceritakan Muhammad tu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu sebenarnya ialah sifat pada Allah. Tak syirik, tak sekutu, tak munafik. Bila tidak ada syirik pada Allah, maka tu sifat pada Allah. Lalu Muhammad, Allah nak lalu. Maka itu sifat-sifat pada Allah. Lag lagi ya. Lag tak? Lag tak? Saya tengok ada satu tu lag. Okey tak? Lag pula. Lag. Lag. Saya tunggu sampai lag hilang lag. Lag juga. Okey lagi, dah okey dah. Dah okey dah. Okey, saya cerita sama balik dah. Baik, lag. Okey, ada kata lag, ada kata okey. Yang mana betul? Jangan tengok. Saya nak tengok betul. Sebab saya tak mau cakap seorang-seorang. Sebab saya nak ajar ni, nak bagi orang bila faham ilmu ni pakat belajar balik. Lain okey. Ustaz tinggal mana? Okey, saya tanya. Saya dekat mana saya berhenti tadi? Saya nak faham. Dekat mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Dah okey. Okey, tak apa, saya ulang balik dah. Saya ulang balik dah. Saya takut tengah cakap tadi lag tadi. Okey, dah clear. Saya ulang balik Saya ulang. Terima kasih bagi berhenti kat saya. Berhenti saya baru lepas. Berhenti saya bulan 11 baru lepas. Okey, saya ulang balik Saya takut terlepas. Saya ambil atas ilmu ghaib senafas ataupun hilang senafas, ghaib senafas. Baik? Dalam ilmu ghaib senafas tu dia kata, saya baca pendek saja, saya tak baca yang panjang. Saya tak baik tadi Quran, saya ambil Melayu saja. Lepas tu dengan berkat Allah Allah. Baik. Dalam ilmu tadi dia kata, lalu Muhammad, Allah nak lalu. Jadi bila kita lalu Muhammad, Allah tak lalu, ada setengah orang berpendapat mengatakan ilmu ni sesat. Dia kata lalu Muhammad, Allah nak lalu. Dia seolah-olah Allah nak lalu, kita Muhammad ke tepi je. Muhammad Allah lalu. Ada orang mengatakan ilmu ni sesat. Sebab dia kata, dia suruh Muhammad ke tepi, Allah nak lalu, dia kata. Dia kata ilmu tak boleh pakai. Jadi orang-orang lagu ni kebanyakan ya orang muda, tapi orang tua-tua dulu tak. Sebenarnya ilmu ni dia lebih makrifatkan diri dia pada Allah. Terima kasih begitu. Maksudnya lalu Muhammad tadi, maksudnya sifat pada Muhammad tu sifat siapa? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu sifat pada Allah. Maksud Muhammad dulu sifat pada nama bagi Allah, iaitu yang dia terpuji, dia tak syirik, dia tak sekutu dan dia tidak munafik. Bila dia tak syirik, dia tak sekutu, dia tak munafik, maka Allah tu ghuyub, Allah tu ghaib. Bila Allah tu ghaib, dengan berkat kata doa tadi tu, dia tahan apa? Badan dia pun ghaib. Tuan-tuan faham tak ni? Faham lagi ni? Wasabi jangan masuk ni wasabi.
WhatsApp tak boleh terima. Esok kalau perang, mereka tanya saya, ada orang tanya saya, ni lama sikit lah. Ada orang tanya saya, Ustaz dia kata, kita menuntut ilmu kepada syirik. Saya kata, ilmu kepada syirik. Saya, tuan-tuan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik lah. Saya kalau boleh, saya nak menuntut ilmu kebal, biar badan saya tak tembak dengan besi. Saya nak perjuang sehabis-habisan. Sebab orang yang mana yang, sebab apa? Tengok ni, sebab apa mak kilau? Mak kilau dengar orang tembak dia dengan peluru rumah, tak masuk hanya lukakan kulit saja. Pernah dengar cerita mak kilau? Ditembak dengan peluru rumah. Luka kulit je, kebal tu. Kebal. Anak burik dia bocor rahsia, kata dia hanya ditembus oleh peluru rumah. Akhirnya Mak Saleh buat peluru rumah, tembak dia. Tembus kulit dia tapi daging tak masuk. Dia tengok kulit luka, dia tahu dah anak murid dia. Mak kilau tu yang mana hari ni kita anggap dia orang yang warak, orang yang alim, tawaduk pada Allah. Hari ni tiba-tiba dia ada ilmu kebal. Masuk neraka lah mak kilau nampak ayahnya. Nampak ayah mak kilau masuk neraka sebab dia kebal. Kalau saya menuntut ilmu kebal. Sebab apa? Bila berlaku peperangan, saya nak tenaga saya, khidmat saya berkhidmat untuk agama. Pergi lawan. Tembak tak hati kita lawan. Kalau kita mati, so tak boleh lawan lah. Sebab kita bukan zaman Nabi. Zaman Nabi, mana Allah, Nabi Muhammad SAW, keberkatan dari Nabi tadi itu, dia berdoa, Allah makbulkan doa, dia berkat. Jadi kita ni, zaman hari ni, kita bukan zaman Nabi. Kita perlukan keperlukan benda macam tu untuk perjuangkan. Selagi tidak syirik, tidak sekutu dan tidak munafik. Baik. Kita sambung balik tadi ya. Kita ambil ayat silapah balik tadi. Sebab itulah saya kata tuan-tuan, saya lebih suka bersembang dengan orang-orang yang jujur tuan-tuan. Demi Allah saya tuju. Saya lebih suka bersembang dengan orang-orang yang orang kata orang muda, yang selalu orang pandang hina, yang selalu orang pandang kata kuajak, yang selalu pandang haprak, duduk kaki lima, daripada orang yang duduk dalam masjid. Ini saya cerita tentang saya. Sebab apa? Kalau berlaku peperangan, ni cerita berlaku peperangan, orang yang nak perjuangkan agama tu bukan yang duduk dalam masjid tuan-tuan. Yang tuan-tuan kata kaki lima tu, hina dia tu, dia tu yang akan pegang parang, pegang golok, pilawat tu. Sebab tu kita jangan hina dia orang. Jangan hina dia orang. Kita kata dia orang ni apalah, mencuri lah, itulah, ini apalah, tidak ada lah apalah. Tuan-tuan percaya kat cakap saya? Tuan-tuan percaya tak? Hari ni kalau selekan yang Malaysia kita ni diserang, tak kira negara mana serang kita, yang akan pergi pertahankan agama dan negara ni bukan orang dalam masjid tuan-tuan. Orang yang pertahankan agama dan negara kita ni, orang yang lara yang kita selalu hinakan dia. Percaya kan? Sebab tu kita jangan hina orang. Jangan kita rendahkan orang. Kita jangan hina orang macam tu. Dah takdir dia Allah letak tu. Dah dia mak bapak dia pun tak minta anak dia tu, tapi Allah dah letak. Itulah nasib dia. Jangan hina. Jangan tuan-tuan bangga sangat tuan-tuan pergi masjid, duduk semayang, apa, dengar ceramah, tapi bila berlaku peperangan, pergaduhan yang luar beragama, kan? Tuan-tuan tak pergi tolong yang tolong tu orang yang tuan-tuan hina tu. Sebab tu kita jangan hina orang ya. Saya pun cerita terang, jujur ramai kalau tuan-tuan tengok orang anak muda. Sebab apa anak muda kalau jumpa saya, tak ada pernah seorang anak muda nak marah saya. Saya memang dengan budak-budak, orang muda saya memang saya senyum, saya gelak, saya happy, saya belanja apa semua jumpa. Sebab apa? Walaupun dia tu menagih dadah, walaupun dia menagih dadah, saya tak pernah marah dia tau. Saya sebut, saya puji dia, saya pujuk dia elok-elok, saya marah elok-elok. Tahu sebab apa? Sebab itu takdir je. Kita pun tak minta dia macam tu, dia pun tak minta dia macam tu. Itu takdir je. Jadi buat macam mana? Memang Allah Maha dah tercatik dia, rezeki dia macam tu, dia jadilah macam tu. Kita jangan hina dia dah. Begitu dengan ilmu. InsyaAllah kita balik pada cerita tadi ya. Baik. Kita balik pada cerita ilmu tadi. Hari ni hilangnya peradaban ilmu orang Melayu, kehebatan ilmu orang Melayu, bukan bangsa lain yang menghilangkan ilmu, tetapi bangsa Melayu sendiri yang merosak. Okey. Lain lagi tak? Okey tak? Lain okey tak? Lain okey tak? Okey. Okey lah. Sebab saya tu relax tu tanya tu, saya tak mau cakap seorang-seorang. Kan? Sebab saya cakap, saya tak ada skrip. Saya cakap saya tak ada skrip. Saya cakap apa yang terlintas di otak. Okey, alhamdulillah nah. Tuan-tuan dengar nah. Hilangnya peradaban, kehebatan
ilmu orang Melayu bukan bangsa lain yang menghilangkan ilmu orang Melayu. Tetapi orang Melayu sendiri yang menghilangkan ilmu orang Melayu. Orang Melayu sendiri yang menjatuhkan martabat Melayu sendiri. Sebab itu, kalau kita tengok tahun 80-an ke bawah, Cina, India, apa bangsa lain, dia takut, dia respect pada bangsa Melayu. Sebab keilmuan orang Melayu tadi. Tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 50-an, orang Cina, India tak berani angkat kepala dengan Melayu. Sebab apa? Dia hebat yang Melayu tadi. Tu. Tak berani. Sekarang, tuan-tuan pergi tengok. Berbeza tak? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Orang yang ada ilmu orang Melayu dulu dengan orang yang tidak belajar ilmu orang Melayu hari ni. Beza tak tuan-tuan? Nilai lah tuan. Sebab tu hari ni saya nak bercakap, saya bercerita tentang kehebatan orang Melayu, ilmu petua orang Melayu-Melayu. Sebab saya nak bangkitkan semangat orang Melayu. Saya nak bangkitkan semangat dulu. Belajar tuntut. Selagi tuan-tuan belajar ilmu tidak syirik, tidak sekutu dan tidak munafik, pergi belajar. Pergi belajar. Begitulah saya balikkan kepada tadi, cerita tadi. Saya ambil garis nafas tadi. Lalu Muhammad, Allah nak lalu. Dia kata, maksudnya, bila lalu Muhammad, Allah nak lalu, dia katanya, maksudnya, lalu Muhammad tadi, Muhammad tu nama bagi Allah. Yang mana tidak syirik, tidak sekutu, tidak munafik. Allah nak lalu. Bila nak sifat tadi hilang, maka, bila hilang sifat-sifat tadi tu, maka yang ada hanya apa? Yang ada hanya Allah. Bila Allah ni ruyuk. Jangan saya, Bila hilang sifat tadi, yang ada hanya Allah. Bila Allah tu ruyuk, sifat Allah ruyuk, maka jasad kita pun ruyuk. Sebab apa ruyuk? Sebab rahsia Allah tu duduk kat kita, maka ruyuklah kita. Sebab tu, orang tua-tua dulu belajar ilmu ni, tauhid dia tinggi dengan Allah. Tuan-tuan jangan nak kata ilmu tu sesat. Bila kita tak belajar, jangan kata sesat. Pergi belajar pula, mesti mendalami. Jangan hanya faham, tuan-tuan. Ilmu, kalau nak belajar ilmu, kehebatan ilmu-ilmu kebatinan, jangan faham, tapi mesti mengerti. Kalau faham, tuan-tuan dengar telinga, lepas di mulut. Tapi bila mengerti, dengar telinga, lepas mulut, turun ke hati. Faham tak? Itu uniknya ilmu. Mesti, saya ingat kata guru saya, belajar ilmu, jangan hanya faham, tapi mesti mengerti. Bila faham, kita hanya dengar di telinga, lepas di mulut. Tapi bila mengerti, kita dengar telinga, lepas di mulut, turun ke hati. Terima kasih bagi love. Itulah cara orang nak belajar ilmu. Baik. Itu ilmu, di mana kita tengok ilmu, baik, selepas. Kemudian, kita tengok satu ilmu. Satu ilmu lagi saya cerita. Satu ilmu di mana saya cerita antara ilmu gayung. Ilmu gayung, gayung dengan ilmu gayung dalam. Cuba tengok. Ilmu gayung ni dia satu ilmu ibu gayung, satu ilmu ibu gayung. Ibu gayung. Dan satu ilmu gayung dalam. Tengok ya. Cuba tengok. Semua ilmu-ilmu ni, kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan faham dan mengerti, tuan-tuan takkan mengatakan ilmu tu syirik. Tapi bila tuan-tuan tak mengerti, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan balik pada Mesir, tuan balik pada mana, tak duduk dengan orang tua-tua, tuan-tuan akan kata ilmu itu syirik. Baik, kenapa dia pun mengatakan ilmu itu syirik? Sebab ilmu tu diamalkan, contoh, saya beri contoh. Antara ilmu ibu gayung dengan ilmu gayung dalam. Di mana ilmu mana yang paling tua? Maksud ilmu mana yang paling tua? Dua-dua hebat, tapi ilmu yang paling tua. Jadi ilmu yang paling tua sebenarnya ialah gayung dalam. Lepas gayung dalam, baru main ibu gayung. Cerita lah. Saya nak ilmu yang paling tua. Tapi ilmu yang paling tua lah. Sebab apa? Ilmu kalau kita tengok lah, ilmu gayung dalam, dia kena mewujud. Mewujud macam mana? Dia mesti, orang tu mesti amal selepas solat. Ilmu gerak lain. Dia termasuk ilmu gerak, tapi lain. Ilmu ibu gayung, dia gerak dah. Tapi ilmu gayung dalam, dia lebih hebat pada ilmu gerak ibu gayung. Saya belajar ilmu ni daripada satu hamba Allah, daripada Bongo, Kampung Bongo, Baling. Nama dia Haji Ismail Bongkok. Nama, mungkin orang tua, mungkin orang lama kenal Haji Ismail Bongkok. Haji Ismail Bongkok ni Bongkok. Dia semayang dia pakai kain seperti mana ke ihram. Lek lagi ya. Lek ni tak? Terima kasih begila, terima kasih. Nanti kita tadi insya-Allah sampai kepada Nasroha. Ya? InsyaAllah nanti kita cerita satu-satu lah. Sebab saya nak berceritakan balik supaya orang faham. Belajar ilmu tu, jangan luang. Baik. Dalam ilmu gayung dalam,
Gayung dalam ni di mana satu hamba Allah tadi dia mesti amal selepas solat. Okey lah. Masih bila lek sikit-sikit lah. Lek sikit-sikit. Allah Allah Allah. Sambung lah. Okay, alhamdulillah. Ini tuan-tuan kena belajar. Apa kelebihan ilmu ibu gayung dan apa kelebihan ilmu gayung dalam? Ilmu ibu gayung dan ilmu gayung dalam, kelebihan dia pertama sekali, tuan-tuan tumbuk dia gerak sendiri. Saya pernah dengar, saya pernah terbaca etika-etika daripada kaum sebelah mengatakan ilmu tu salah. Kenapa? Bila tumbuk bergerak sendiri. Saya pernah dengar. Sedangkan tak nampak pun dia gerak sendiri. Kan? Jadi dia kata ilmu tu salah. Dan saya pernah bergaduh dengan dia. Kan? Sebab apa? Pasal ilmu gayung ni. Dia kata ilmu tu salah. Ilmu gerak ni nah. Tuan dengar baik-baik. Ilmu ni sebenarnya tuan-tuan, kita ni bila nak berhadapan dengan musuh-musuh kita yang hebat. Kita hari ni, kita tengok orang dulu, musuh-musuh kita ada senjata api tuan-tuan. Petik sini sana sampai. Kita buat gerih nak pergi tikam. Bukannya kita ada senjata api untuk tua dulu. Tapi kerana ada ilmu ni tadi tu, dia dapat lawan penjajah tau, dia dapat bunuh penjajah sampai penjajah takut dengan Melayu. Kerana ilmu tadi. Tiba-tiba hari ni, orang hari ni dia kata orang tu sesat. Sedangkan orang yang dia kata sesat, orang itulah yang bela agama. Sampai hari ni orang muda hari ni boleh lagi pergi tengok masjid tak di Kristian. Tuan-tuan, percaya kat saya tuan. Terima kasih Topi ya. Hari ni kita kata dia orang sesat lah, ya, ilmu tu yang bawa ilmu tu bila penjajah sesat lah, syirik lah apa. Tuan-tuan tahu tak, nasib baik ada orang tu. Kalau tak ada pendekar tu, orang tua tu, silat-silat tuan-tuan apa Kristian apa hari ni. Saya pun silat Kristian apa. Kerana dia orang tu mempertahankan agama, kan, nusa dan bangsa. Masih ya. Hari ni kita dapat mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah tidak dikristiankan oleh penjajah. Tiba-tiba hari ni kita kata sesat orang macam tu. Terpengung. Sedih tak tuan-tuan tengok? Masih gila sedih tak? Ramai hari ni tuan-tuan, majoriti daripada minoriti hari ni, termasuk pak ustaz. Bukan saya katakan dia atau orang mana pun. Tapi janganlah kata ilmu tu sesat. Kerana ada orang tu hari ni, pak ustaz tu dia di Islam. Silalah kafir dia macam Filipin. Tengok Filipin bagaimana dia Kristian. Sedangkan Filipin tu negara Islam. Akhirnya apa berlaku? Habis Kristian. Jadi negara Kristian. Hari ni lah kita lah kata sesat ilmu tu. Sedangkan dia orang memperjuangkan bangsa kita dengan ilmu tu. Jangan kata sesat. Tuan-tuan belajar lah. Baik. Tengok. Saya ambil pada ilmu ibu gayung dengan ilmu gayung dalam. Tak kisahlah. Ilmu tu ilmu gerak. Di mana kalau tuan-tuan tumbuk daripada belakang, dia dapat mengelak. Maksudnya kalau musuh kita tembak, kita pun dapat mengelak. Kalau musuh kita tikam, kita pun dapat mengelak. Bila kita dapat mengelak, kan, kemudian tu kita bertindak balas. Kita lawan dengan musuh, tikam musuh tu mati balik, penjajah tu mati balik. Jadi kalau orang tu meninggal dunia, dah tak ada orang nak mempertahankan agama, dah tak ada mempertahankan negara, orang hak duk kata syirik-syirik, duk kata sesat tu, agak-agak dia nak pergi lawan tak? Nak pergi lawan tak penjajah? Saya tanya. Tuan-tuan sini ramai-ramai dengar kan? Agak-agak dia orang ni nak lawan penjajah tak? Agak-agak dia orang nak lawan tak penjajah? Tak lawan tuan-tuan. Sebab tu dia kata baik. Satu contoh. Ilmu gerak ataupun ilmu gayung. Saya ambil ilmu gayung, ilmu yang paling tua. Antara gayung dengan ibu gayung dengan ilmu gayung dalam, ilmu gayung dalam paling tua. Sebab tu saya akan cerita ilmu gayung dalam dulu lah. Baik. Ilmu gayung dalam, dia mesti mewujud maksudnya lepas solat, lepas baca doa, lepas semua siap tu, dia ambil tangan dia masuk bawah kaki kangkang dia, kemudian tu dia naik ke lidah. Dia letak dia langit-langit lidah. Letak langit-langit lah. Kemudian tu dia duduk dalam keadaan seperti mana duduk dalam kandungan ibu. Nak cerita tentang nak duduk ke dalam ibu. Bila duduk ke dalam ibu tu, waktu mana? Di situ dia akan berceritakan di wadi mani maknikam. Di wadi mani maknikam. Bila di wadi mani maknikam tu, semua tu rahsia-rahsia kejadian diri yang ada dalam kandungan, yang ada rahsia kejadian diri. Di wadi mani maknikam, bila sampai maknikam tu, dia nak keluar. Waktu nak keluar tu dia minta. Waktu dia proses. Dalam kandungan tu nak minta dia proses. Dia kata apa? Aku nak ketemu. Tembak tak masuk, ikat tak lekat, mandi tak basah, rendam tembak tak masuk, tikam tak kena, ikat tak lekat, mandi tak basah. Dia minta dah itu. Dalam keluar. Bila keluar, dia keluar. Bila keluar tu, maksudnya dia merasakan diri dia keluar seperti mana keluar dalam perut ibu dia. Bila rasa perut ibu dia, diri dia bersih. Tu dia minta. Allah pun makbul doa dia. Itu cara orang mengamalkan gayung dalam. Gayung dalam mesti ambil dalam perut ibu.
Lag tak? Tak lag pun. Ha, tak lag. Ha. Okey dah? Alhamdulillah. Ha. Mana? Oh, dia kata tak. Dia kata hari ni orang pakai senapang. Ha, saya tanyalah, orang ni pakai senapang, orang pakai pistol. Saya nak tanya mudah ya. Tuan-tuan ada pistol tak? Dia tanya, dia kata orang tua dulu, ada pistol tak, ada senapang tak? Ada tak senapang? Dia kata orang pakai senapang. Saya nak tanya dia mudah ya. Dia ada senapang tak? Leh sikit-sikit. Terima kasih bergila, terima kasih banyak-banyak bergila. Nah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ha. Okey. Saya tanyalah. Okey, alhamdulillah nah. Ha. Oh, lek manja-manja. Ada lek manja-manja noh. Ada noh. Saya cerita lah. Sebelum saya tiba kayu ni, tak cerita dulu nah. Saya cerita dulu. Ni cerita saya lah. Cerita saya. Waktu mana dulu, saya buka gelangan Tomoy. Ha, saya buka gelangan Tomoy lah nah. Saya cerita sikit lah. Saya bukan nak banggakan diri lah. Saya cerita sikit. Pelaku gelangan Tomoy. Saya buka gelangan Tomoy dulu. Tak ada seorang lagi anak murid saya dapat tumbuk muka saya. Ha, kalau anak murid saya ada tolong jawab dalam ni. Saya rasa dia orang tengok. Tolong jawab nah. Tak ada seorang lagi anak murid dapat tumbuk muka saya. Tolong tengok. Bukan anak murid lah. Hak mana yang pernah nak setil lawan saya tak pernah tumbuk muka saya lagi. Ada lah. Ada tak? Tolong jawab kalau ada. Sampai saya kata apa ke anak-anak murid saya waktu saya mengajar di Tomoy dulu. Saya buka banyak gelanggang. Sampai saya kata apa? Kalau siapa dapat tumbuk muka saya bayar RM10. Ha. Tu ni bukan nak riak. Bukan cerita nak. Saya nak cerita ilmu tadi tu. Jadinya ilmu tadi. Kan? Ilmu gaya jadi. Saya itu jadi. Bukan saya nak cerita riak. Saya tak mau cerita riak. Tapi saya cerita jadi. Sebab tu saya kata apa? Saya kata ni. Kalau adalah anak-anak murid saya yang belajar saya, tolong wujud balik. Timbulkan dalam line ni kata, ya betul kami tak boleh tumbuk lagi muka. Tanya dalam tu. Tanyalah sebab apa tak ada seorang lagi yang dapat tumbuk muka saya. Walaupun mata saya main dalam gelap. Kenapa tak? Ilmu tadi yang saya amalkan. Okey, yang kata penipu tu saya tengok, yang kata penipu tu kita tengok apa yang tipu ni tanya. Apa nama? Apik. Yang kata penipu tu cerita Apik. Kenal aku tak mana? Tunjuk situ kan. Dia kata penipu mesti kenal, dia kena tanya. Saya tanya dia. Kalau tadi dia penipu tu Apik tu, saya tanya Apik dulu nah. Apik, kenal tak nak? Tunjuk Apik. Kenal tak mana? Okey, kalau macam ni, kita minta Apik, kalau boleh tolong Apik, tolong jumpa tak mana-mana. Saya nak bagi sebiji RM50 kalau dapat tumbuk muka saya. Mana Apik tadi? Saya nak bagi RM50 sebiji. Mana Apik tadi? Mana? Udah Apik dia hilang dah? Dah nak cerita. Orang yang kata aku tu. Sebab tu saya minta nah. Hilang pula, lag pula. Wah, itulah tu. Saya nak panggil dah. Lag dah. Saya panggil dia jumpa tak mana. Saya ikat tangan saya, suruh tumbuk. Kena tak kena. Saya bayar RM70. Lepas tu saya nak buka tangan. Lepas tu jangan kata tu lah. Buka tangan saya pula. Saya tumbuk je lah. Kena tak kena. Tapi nanti orang menumbuk laju macam mana? Dah. Dia tengok lagu jadi ke apa. Lari dah. Apik lari dah. Dia cabut. Bila kita panggil. Itu masalahnya hari ni. Bila kita panggil, suruh wujudkan diri. Dia lari. Saya gentle tu. Sebut sama, saya corong terus saya pergi. InsyaAllah saya gentle lah. Sebut saya sampai. Bukan saya nak bergaduh, saya nak tunjuk. Kita buat live. Lepas tu bila kita buat live, kita tunjuk tengok. Kalau tak kena, hati kita jadi. Tapi lepas tu jangan kata tu lah, saya nak tumbuk pula. Jangan kata dia tumbuk saya pula. Saya nak tumbuk dia pula, kena tak kena. Itu lah. Jadi saya minta lah, anak murid saya yang mana yang gelanggang yang saya buka dulu, tolong cerita, tolong wujud dia kata, tumbuk tak kena. Kenapa tak kena? Ilmu yang kita amal, kita yakin dengan apa yang kita buat. Sebab ilmu ni sebenarnya tuan-tuan, pertama sekali dia kena ada yakin. Apik dah hilang dah. Lari dah. Bila panggil lari. Okey. Itulah masalahnya. Baik. Saya cerita tadi nah. Itu saya cerita pengalaman saya nah. Dulu bila kita menuntut satu ilmu ni sebenarnya orang yang nak jadi hebat, dia bukan saja ilmu perubatan, bukan saja ilmu agama, bukan saja kena termasuk ilmu persilatan. Sebab tu tok guru pondok dulu dia hebat. Dia mesti pandai bersilat. Dia mesti pandai mengajar. Kan? Semua dia reti, dia mesti pandai tentang perubatan. Tu ilmu sebab tok guru pondok dulu macam tu.
Sebab tu kita tengok pejuang-pejuang yang dulu, yang pejuang penjajah, dia hebat semua 3 perkara dia pegang. Ilmu agamanya, ilmu persilatannya, ilmu perubatannya. Itulah nak jadi nak menuntut ilmu. Ya. Dia kita tengok. Baik. Saya cerita balik tadi. Atas ilmu gayung dalam. Saya ambil gayung dalam tuan-tuan. Ilmu gayung dalam, di mana ilmu gayung dalam, dia mesti diwadi mani maknikan, bermula dari perut ibu. Bila dalam mula perut ibu, dia ceritanya, dia menceritakan ilmu makrifat. Sebenarnya ilmu tu menceritakan ilmu gayung dalam. Terima kasih. Bagi apa benar tu, saya tak faham tu. Ada telinga macam tu. Macam pelik telinga tu. Dia pelik telinga tu. Ilmu sebenarnya, ilmu gayung dalam dan ilmu ibu gayung, dia lebih kepada ilmu makrifat. Lebih pada ilmu makrifat, tuan-tuan dengar. Bila dia makrifatkan diri dia waktu tu, diri dia hampa kosong dan dia minta pada tu. Dan minta dia berkat. Dan ilmu tu dia amalkan lepas sembahyang. Itu orang tua-tua dulu. Baik. Berhenti tentang ilmu tu. Terima kasih bagi lihat. Kita tengok pula. Satu ilmu yang mana tuan-tuan. Kita tengok satu ilmu lagi tuan-tuan, saya tunjuk satu ilmu di mana salah satu tuan-tuan kenal kot. Ilmu nasi kepai. Bukan ilmu rumah tangga. Ilmu nasi kepai. Masih gila. Dosa kita ambil ilmu nasi kepai lah. Ilmu nasi kepai tu orang jangan dengar. Saya dengar ilmu nasi kepai. Saya bagi topi. Handsome. Handsome Baik. Jangan dengar ilmu nasi kepai. Saya nak ambil satu ilmu. Ilmu mandi embun. Selalu orang dengar ilmu mandi embun. Tuan-tuan pernah dengar ilmu mandi embun? Apakah perbezaan? Kenapa orang tuan-tuan mengamalkan ilmu mandi embun? Sedangkan ilmu mandi embun tu, kalau saya cerita doa ni, na'udzubillah, tuan-tuan tak mudah sangat. Saya dengar ilmu mandi embun. Kita jarang dengar mandi embun. Ilmu tak pernah dengar. Ilmu mandi embun. Ilmu mandi embun. Orang mandi embun ni, kulit dia tak makan tua. Selalu ilmu ni kita tengoklah cerita Mak Kilau. Di mana orang usung dia, orang ambil embun bagi mandi dia. Pernah tengok kan? Tengok cerita Mak Kilau. Mak Kilau dalam gambar Mak Kilau. Orang usung Mak Kilau, tengok dalam video dia tu. Orang usung Mak Kilau, orang letak tu, orang ambil embun, letak pergi mandi embun, gosok kulit dia. Tengok tak? Ilmu mandi embun di mana ilmu tahan kulit. Dia kena awal pagi. Di waktu mana bila pagi tu embun tu lekat di daun kayu, dan kayu pula nak kena pilih bukan daun kayu yang jenis yang ada gatal-gatal, yang bergetah, yang bulat, tak boleh. Dia kena pilih daun yang tidak gatal, daun yang tak bergetah. Kalau doa ni tuan-tuan dengan na'udzubillah mudah sangat tuan-tuan, tapi saya tak ajak sini tuan-tuan. Bila tuan-tuan datang jumpa saya, lajak saya ajak. Sebab di sini bukan mengajar, ni hanya bercerita saja. Baik. Ilmu mandi, kalau tuan dengar Allah mudah sangat ayat dia, faham sangat ayat dia kan. Baik. Ilmu mandi embun di mana kalau tuan-tuan tengok ilmu mandi embun tu, doa yang tuan-tuan baca terkejut. Mudah sangat-sangat. Tapi menjadi tuan-tuan, kulit kita tak makan tua. Baik. Atas 2 kali boleh. Tak boleh atas 2 kali pun boleh. Tapi jangan 2 kali tu koyak, takut gatal yang berdebu. Maksud ambil mandi embun ni, bukan kita tonyoh dengan daun dah. Kita letak daun tu lekat di kulit, kita gosok. Kita gosok macam tu. Tuan-tuan dengan fikir mandi embun tu nak cari daun yang gatal tak? Dia mesti daun yang licin, yang air yang melekat, tak kisahlah. Daun keladi ke, daun apakah, yang mana jangan daun tu sentuh kulit gatal. Tapi kalau melekat tak apa, tak masalah. Tak kisah. Daun bemban ke, contohnya daun pisang ke, kan? Daun apa pun tak kisah. Jangan daun yang berdebu, yang mana yang ada gatal. Tak boleh. Daun pisang pun tak ada masalah. Okey. Saya rasa saya kena buka kelas lah tuan-tuan. Kena buat satu tempat hari untuk ilmu je. Sebab saya dah open dah ni. Dulu saya tak bagi orang mari pondok saya. Sekarang ni siapa nak datang lah. Jumpa saya berkadang insya-Allah. Bila jumpa saya ajak pula. Betul, saya ajak ilmu. Saya ajak tuan-tuan tanya. Ada sakit-sakit datang jumpa saya ni tuan-tuan. Walaupun tak ubat kan. Datang jumpa saya. Saya ajak betul. Saya ajak ilmu lagi. Lepas tu kita balik buat yang ni je dah. Saya suka macam tu. Sebab saya nak sebarkan ilmu ni supaya tak mati. Nanti insyaAllah bila tuan-tuan datang jumpa saya, jangan datang jumpa saya. Duduk tanya saya, minta belajar. Saya ajak. Nak ilmu apa? Saya ajak. Amalan macam ni. Betul macam ni.
Buat lagu ni. Saya nak ilmu ni sebab saya tak mau ilmu ni mati macam tu je. Boleh tuan-tuan? Baik. Yalah, betul lah tu. Saya baca tuan-tuan. Saya ingat saya nak cerita satu cerita tuan-tuan. Ni cerita tuan-tuan. Cerita ni cerita pendekar lah. Saya tak mau sebut orang mana. Tapi saya rasa bila saya sebut nanti, kan? Bila sebut nanti, orang Karangan akan dengar. Ada tak orang Karangan kat sini? Kita pernah pergi satu tempat nak lawan untuk guru silat. Ada tak? Tolong wujud sini. Ada tak sini? Saya tak mau sebut, saya tak mau jatuhkan aib muka dan sampai cuma cerita saja Ada, alhamdulillah ada. Betul tak cerita ni berlaku satu masa mana waktu saya muda lagi, ada tok guru silat satu hari tu tuan-tuan, ada orang bila umur kenuri zaman-zaman dulu, ingat ada kan? Orang Karangan tolong ingat balik Ulupait. Dah tulis Ulupait tu. Tengok betul-betul balik. Satu hari di rumah kenuri. Ini cerita sungguh ada. Bila sebut saya cerita tu, saya tanya orang tu ada tak ada. Sebab apa? Benda tu dia kena sebab orang tu kena disaksi hidup. Masih gila masih Jadi satu hari tu saya pun lah ada pertunjukan main gendang silat lah main apa. Saya pun bila ada kenuri, ayah kenuri tu pula anak murid saya. Jadi bila anak murid saya main kenuri dia tu, jadi kan anak kenuri tu kenuri anak murid saya. Jadi saya pun buatlah sikit persembahan, buat permainan. Bila buat permainan tu kan, satu tok, terima kasih bergila, terima kasih banyak. Satu tok guru silat tadi tu, dia tengok saya main, dia kata apa? Kalau tempat aku, dia kata budak ni, dia kata tempat aku lah budak ni, kata kena dah, dia kata. Saya tak tahu orang tadi kata kat saya. Orang Karangan dengar betul-betul kalau ada tolong jawab Jadi saya balik. Bila balik tu ada satu orang, nama dia Din Naga. Saya ni sebut nama. Namanya Din Naga, yang duduk di Karangan, yang duduk di Ulupait. Dia duduk kat Karangan juga, duduk kat Karangan. Kampung Tebuan atas, belah atas. Ada kenal Din Naga? Nama pun Din Naga. Saya sebut nama tu Nama dia Din Naga. Dia kata apa? Din Naga tu main jumpa anak buah saya. Dia kata, dia kata, ada orang ni, saya tak sebut nama tu, saya tak sebut kenal sebut orang kenal, cuba tengok. Mana yang sebut orang tu kenal. Dragon. Maksudnya orang tu kenal siapa tu Din Naga. Din Naga duduk Karangan. Cerita ni benda wujud kawan. Sebab tu ada orang tu kena kenal. Baik. Din Naga ni kata, budak ni dia kata, jabat. Ada orang tu dia kata kalau budak ni dia kata, kalau main tempat dia dah lama kena. Dah makan tanah dia kata. Saya dengar tuan-tuan, darah muda tuan-tuan. Bila dengar macam tu, telinga saya berdesing tuan-tuan. Saya tak tidur sehari. Teringat muka orang kata saya. Semangat dulu ni, cerita semangat dululah. Dan lah ni tuan-tuan kata apa pun okey lah kan. Orang kadang dengar tolong ramai kan pergi. Bila dia kata tu, saya tak boleh tidur hari tu. Malam tu tak tidur, berdesing telinga saya. Selain tidur tak lena. Bila tidur tak lena, saya kata kat kawan saya, nama Lee, aku ni tak boleh lagi. Aku dia pecabat aku ni. Tu dia kata darah muda ni. Satu ising tu. Tengah ising tu. Aku tak boleh lagi. Dia pecabat aku ni. Dia kata macam tu ni. Aku tak boleh lagi. Pantang boleh. Tak boleh tidur tuan-tuan. Lihat lagi Lihat tak? Lihat lagi tak? Saya kata, aku tak boleh tidur lagi. Tuan-tuan, saya kata kalau esok saya beritahu kat Din Naga tu. Din Naga tu kata apa? Tok guru silat tadi tu, dia kata apa saya? Dia kata kalau nak main lawan dengan aku, dia kata sediakan kain putih. Demi Allah, bukan cerita dongeng ni. Kalau saya bohong, orang Karangan kata gelak saya bohong lagi dalam tu. Mana dah okey dah? Tuan-tuan cerita silat apa saya cerita dulu Dia kata apa? Kalau nak pergi jumpa Tok Guru Silat, dia kata Tok Guru Silat tu kena duduk kat Gunung Bungsu. Tok Guru Silat duduk kat Gunung Bungsu. Dia kata apa? Kalau budak tu nak pergi jumpa aku, dia kata sediakan kain putih. Kan? Maksudnya kalau saya fighter dengan dia ni, saya mati. Nak cerita tengok dah. Saya puji dia pandai, memang dia pandai mainnya cantik. Saya tak boleh tidur. Lepas tu saya kata dia tak apa, aku beli kain putih. Malam tu kami petang tu kami pergi ramai tu sebenarnya nak fighter saya seorang dengan Tok Guru Silat tadi tu. Nak pecah gelanggang. Yang tukang pecah gelanggang saya seorang
Kan? Jadi yang lain tu sakti tengok siapa menang siapa kalah. Maksudnya ramai-ramai orang Kerangan tu turun. Orang Kerangan turun. Betul tak betul orang Kerangan tu ada tanggungjawab lah ni. Turun ramai betul tak betul. Kan? Turun ramai, kami turun ramai. Bila ramai-ramai sampai. Bila sampai rumah kawan tu kata apa? Kita tak boleh main, dia kata, sebab ramai mata memandang. Dia kata ramai betul tu, dia tu dunia yang betul tu. Dia kata ramai mata memandang. Lepas tu saya kata kat orang ramai hak ikut saya tu, anak-anak buah saya ikut, tolong balik saya kata, biar list orang saksi. Ya betul nampak tu dah. Ada tulis yang betul tu. List orang yang saksi. Saya pun buat apa? Saya akan nak fight, nak pecah gelanggang tak, saya main dalam rumah tu bukan main dalam gelanggang. Tuan-tuan, fighter waktu tu dalam rumah. Fighter dalam rumah. Saya pun main dalam rumah. Lekat. Terima kasih bagi terima kasih banyak. Okey, lag lagi Ustaz. Lag juga. Okey, dah okey. Aduh. Tengah lag tu. Okey, sama dah dah. Okey. Lag sikit. Okey dah. Demi Allah saya kata ni, kita ni bukan bohong dah. Saya kata Lee tunggu sini, Lee Han sebagai saksi. Tak apa yang berlaku. Orang hak kata nak tumbuk saya sampai mati, minta kain putih tadi kata apa? Hang ni, kata Pak Hang tu, dia kata kawan baik aku. Dia ada bunyi tu, tengok lah. Pak Hang tu kawan baik aku, dia kata Mak Hang mati aku tak tahu. Dia menangis depan saya ni. Dia menangis depan saya ni. Lee yang pakai saksi, nama Lee ni, nama Ramli ni, kawan sahabat saya nama Ramli ni. Saksi yang tengok ni, menangis tu. Yang kata nak fighter tu. Saya kata apa? Tak apalah, mak saya mati tu, biarlah mak saya mati. Dah mati dia kata. Kawan tu tak apa. Lupakan kawan bapak saya. Tapi dia kata, dah kata Pak Long kata macam tu kat saya. Bawa kain putih. Kalau main tempat lawan dengan Pak Long, dia kata. Lawan dengan nak buat Pak Long, dia kata. Makan tanah. Dia kata, hari ni saya tak mau lawan dengan nak buat Pak Long. Saya nak lawan dengan Pak Long saja. Saya minta juga. Lepas tu, bila saya paksa juga, dia pun terpaksa bermain dengan saya. Demi Allah nah. Tapi tuan-tuan, satu penumbuk pun tak kena, satu penyepak pun tak kena. Ayun dalam saya mana. Memang tuan-tuan, demi Allah, saya tu penyepak kena, satu penumbuk tak nak. Kalah. Lee sebagai saksi. Lee sebagai saksi, dia kalah. Bila kalah tu balik tu, bila kalah sebalik. Tahu apa berlaku? Orang hak saya yang senang belasah dengan saya tu, dia pergi jumpa orang tua saya. Tuan-tuan, lepas tu tengah ising lah. Cerita bukan cerita dongeng, tuan-tuan, sungguh-sungguh. Dia pergi jumpa orang tua saya. Dia kata apa orang tua saya? Dia kata anak Musan dia malu aku, dia tumbuk aku depan bini aku. Dia malu ni. Tak dengar pula dah. Okey, dah dengar dah. Ulang balik. Hilang ah. Aduh. Saya kena ulang banyak kali, letih tau. Ulang macam ni lah. Dah okey dah? Kena ulang balik. Aduh. Okey, saya ulang balik lah. Saya nak cerita suka ulang jadi letih sebab masa saya pukul 12 tu. Baik, saya pendek cerita. Jadi, lepas kami pertarungan saya dengan Tok Guru tadi tu, akhirnya apa berlaku? Saya menang. Sebab apa? Dia tak dapat tumbuk saya walaupun sebiji pun, tapi saya dapat belasah dia. Dia kena. Bila saya menang tu, saya berbalik. Saya kata kat dia, Pak Long, yang Pak Long nak kata nak buku kain tu, tengok Pak Long. Sebiji penumbuk Pak Long tak boleh tumbuk saya. Saya kata Tok Guru ni, Tok Guru silap besar ni. Saya kata dah, sebiji penumbuk tak dapat singgah muka saya. Tu sebab apa? Ilmu yang saya amal tu, ilmu gayung dalam. Lepas tu saya balik. Bila balik tu, orang tadi, Tok Guru silat tadi tu, dia pergi jumpa orang tua saya. Orang ni orang bongsu nah. Orang bongsu. Dia jumpa guru silat, dia kata apa? Asal anakmu saja malu ke depan bini aku, dia kata. Dia kata Bansat, dia panggil saya, dia tua pada orang tua saya, dia kata San, dia kata anakmu, dia kata, terima kasih yang bagi apa benar tu kat saya tu. Dia kata San, dia kata anakmu malu aku, dia kata, depan bini aku, dia kata. Aku nama besar, dia kata, orang semua kenal aku, dia jatuh ke aku, dia kata dia malu, dia pitah. Maksudnya dalam persilatan tu jatuh, saya malukan dia sampai dia teriak. Lepas tu dia kata orang tua tu, lepas tu dia mengadu ke anak buah dia. Anak buah dia kata apa tau? Aku jumpa dia kata aku tikam dengan sepanah. Anak buah dia waktu tu kerja postman. Masih gila. Anak buah dia kata aku lah jumpa tu, budak dia kata aku lah jumpa budak tu, aku tikam dengan sepanah. Dia kata tu. Dia kata ke orang tua saya. Orang tua saya kata apa? Mu kalau tikam anak aku dengan sepanah, dia kata kalau mu dapat tikam bagus lah. Aku takut mu kena tikam sepanah, dia kata. Kata orang tua saya macam saya. Bila terima kasih gila. Dia kata aku takut mu yang kena tikam sepanah dengan dia. Orang tua saya tu. Kalau boleh aku cabar mu. Orang tua saya cabar pula. Mu pergi tikam sepanah anak aku tu, di tu kalau dapat. Kata orang tua saya.
Tu. Waktu tu saya ising. Sebab apa? Waktu tu saya ising sebab saya mengamal satu ilmu. Ilmu nama ilmu isim buduh. Bukan ilmu isim bodoh. Ilmu isim buduh. Isim buduh di mana ilmu yang tak pernah reti takut. Ilmu ni ilmu panglima. Ingat, bukan ilmu isim bodoh. Ilmu isim buduh. Isim buduh ni ilmu yang mana ilmu orang yang tak pernah reti takut. Pernah dengar nama? Pernah dengar tak ilmu isim buduh? Masih bila bukan isim bodoh. Isim buduh. Buduh. B-O-D-O-A. Buduh. Ilmu orang yang tak pernah reti takut. Di mana ilmu ambil isim tu, dia tak reti takut mati. Dia reti nak fighter je. Jadi ilmu tu tak. Dengar tuan-tuan ilmu pelik. Ilmu bukan ilmu hitam. Bukan ilmu hitam tuan-tuan. Ilmu ni ilmu semangat. Ilmu ni ilmu semangat. Masih ilmu semangat perang. Ni ilmu semangat perang yang aman. Jadi bila ambil ilmu isim buduh ni, jadi tak reti takut mati. Saya ada. Ada seorang yang kata ada ilmu isim buduh. Ya, ilmu isim buduh. Bukan isim bodoh, isim buduh. Dengan ilmu tutup pelik tuan-tuan. Isim buduh lah, apalah semua lah. Ilmu isim, dia ising. Nak belajar. Nak belajar, saya tengok orang tak. Bila saya dah lalui, tuan-tuan dengar dah. Saya ilmu isim buduh, kerana ilmu isim buduh lah. Saya terpaksa duduk dalam hutan selama 40 hari. Tak balik tuan-tuan. Demi Allah tuan-tuan. Yang teman saya tu li seorang saja. Saya kerana ilmu isim buduh tu lah, saya duduk dalam hutan selama 40 hari, saya tak balik rumah. Bapak saya ni, arwah bapak saya ni, dia baling saya dengan hammer tengah belakang saya tu. Saya tahan macam tu ya hammer. Tak ada apa lah. Tak tahan kutu hammer. Tak jadi apa. Saya tak elak. Orang lain mesti saya elak. Tapi bapak saya punya hammer paling saya tak elak. Kalau orang lain semua saya elak, mesti saya fighter balik. Tapi kerana bapak saya, arwah bapak saya baling dengan apa pun saya tak marah. Saya tahan badan macam tu. Tak ada apa tuan-tuan. Tu ilmu cukup 40 hari, mu jangan balik. Kalau mu balik, mu bukan anak aku. Demi Allah, bukan cerita dongeng ni. Lag lagi lah. Lag lagi. Lag balik dengan hammer. Tengah belakang saya ni. Lepas tu bapak saya kata apa? Selagi mu tak cukup 40 hari, mu jangan balik, dia kata. Mu bukan anak aku. Macam tu sekali bapak saya kata saya. Saya tak cakap banyak. Sedih pun tak. Saya sedih, perasaan sedih pun tak. Tapi saya kata, pak saya kata, kalau jangan balik, kalau balik bukan anak aku. Saya pergi lautan tu, saya bawa beras kampik, cabai kering, kan, baju Quran. Kan, baju Quran, cabai kering, saya masuk ke bukit. Saya masuk ke bukit tu 40 hari saya tak balik rumah. Lek-lek manja lah. Saya duduk sana. Di mana kerja saya? Semayang. Semayang, mengaji, semayang, mengaji. Sampai, terima kasih, sampai saya tengok cabai yang saya tanam tu tumbuh. Arti kata lebih hari dah. Baru saya balik, alhamdulillah. Waktu balik tu, barulah saya tengok orang, saya tak reti nak marah. Tu. Baru saya tengok orang, saya tak reti nak marah. Rupa-rupanya orang tua saya tahu raja tak boleh ada depan kalangan masyarakat kerana ilmu yang sama tu. Ising saya ni sebab apa? Saya cepat pandai baran. Bila cepat pandai baran, jadi saya akan fighter hari-hari. Sebab tu bapak saya ni, dia halau saya masuk hutan, duduk 40 hari. Jadi kerja saya mengaji, semayang. Saya akan cukup 40 hari, saya balik. Saya nampak orang, alhamdulillah. Sampai hari ni saya tak pernah marah. Kalau marah pun saya panggil, lupa-lupa beradak betul ya. Itu cerita pengalaman saya dulu. Baik. Ya, isi. Itu cerita orang dulu, semangat. Sebab tu hari ni tuan-tuan, saya ada bersemang juga dengan beberapa orang sahabat saya. Di mana saya cadang lah tuan-tuan, saya cadang. Kan? Saya nak buat kelas pengajian tentang ilmu. Ilmu ni mana saya nak akan turunkan ilmu. Saya tengok keadaan orang tu, yang mana yang boleh bawa, saya akan turunkan ilmu. Tapi ilmu perubatan ke, ilmu persilatan ke, saya akan turunkan. Jadi saya akan buat insya-Allah tuan-tuan, kan? Nanti saya akan buat, saya akan umumkan. Jadi tuan, saya minta lah yang mana saya akan tengok cerita. Saya akan tengok orang yang mana yang layak, saya ambil. Orang yang tak layak, saya tepi. Sebab apa? Saya tengok yang mana yang boleh bawa, yang mana yang tak boleh bawa. Sebab saya tak nak ilmu ni hilang macam tu. Saya nak orang Melayu kita ni bangkit, semangat kita bangkit balik. Boleh. Kita takut betul tu hilang macam tu saja.